Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Ayo kita mulakan dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi diucapkan kepada semua penonton-penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru yang menyaksikan kita pada pagi ini. Terima kasih dan terima kasih. Jadi hari ini tanggal 12 Januari 2022 bersamaan dengan 9 Jamadil Akhir 1443 Hijrah kita dipertemukan. Ya, sedar tak sedar sudah pun 12 hari berada di dalam tahun baru 2022. Jadi saya rasa belum terlambat mengucapkan selamat tahun baru diucapkan kepada semua penonton-penonton dan azam baru, semangat baru mudah-mudahan dapat tercapai. Baik, dan pada hari ini kita bakal perbincangan untuk topik fiqh tentang persepakatan ulama. Dan memang kita biasa tahu bila mana sumber penentuan hukum pastinya 4, Al-Quran, hadis, ijma' dan juga qiyas. Tetapi hari ini yang akan kita bincangkan adalah tentang ijma' ataupun persepakatan ulama. Bagaimana kupasan dan perbincangan sebentar lagi kita akan bersama dengan bintang ilmuwan yang akan kita bawakan khas kepada penonton semua. Baik, seperti biasa untuk bertanyakan soalan boleh pergi kedua saluran kita seperti biasa. Untuk buat panggilan boleh pergi ke 1-800-8816-77 dan untuk buat pertanyaan soalan di ruangan Facebook rasmi kita di Tanyalah Ustaz TV3 boleh tekan butang suka dan kongsi untuk sama-sama sebarkan kebaikan. Dan untuk pertanyaan soalan melalui talian panggilan kita, tunggu sehingga talian dibuka baru bertanyakan soalan. Baik, okey, bintang ilmuwan pada hari ini akan bersama dengan kita yakni Al-Fadil Ustaz Mustafar Muhammad Suki bersama kita di studio. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Selalunya kalau kebiasaan bergandengan dengan Ustaz memang berkenaan dengan topik fiqh Ustaz, tapi hari ini tentang induknya ataupun bagaimana kita nak tahu tentang penentuan hukum, tentang ijma' ataupun persepakatan ulama. Jadi Ustaz, untuk mukadimah saya serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saya mulakan Da'i Azrin, kemudian juga tak lupalah yang paling penting kepada semua sidang penonton sama ada live di Facebook ataupun di kaca televisyen, dan kemudian semua hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi-pagi lagi kita mulakan satu topik yang sangat penting yang kita biasa dengar ada orang kata ini ijma' ulama, kan? Ini ijma' ulama, ini sepakat ulama. Jadi kita nak bincang satu isu betul seperti mana yang disebutkan oleh Da'i tadi, iaitulah induk ataupun dia punya sumber utama yang disepakati. Dan ijma' ni secara ringkasnya boleh kita katakan apa yang disebut oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Irsyadul Fuhul dan disebut juga oleh Imam Az-Zarkashi dalam Bahrul Muhit, menyatakan bahawa ittafaqu mujtahidi ummati Muhammad ba'da wafatihi minal asr atau minal al-asr minal usur fi hukmi syar'i atau ala hukmi syar'i. Yang bermaksud ialah persepakatan ulama mujtahid di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya baginda dan kemudian pada hukum syar'i. Jadi saya boleh pecahkan ringkas saja, iaitulah kita nak mudah faham kepada 4 perkara. Yang pertama sekali adalah sepakat. Jadi sepakat ni yang dipanggil sebagai ijma'. Sepakat inilah yang dipanggil sebagai ittifaq, iaitulah tak ada di kalangan para ulama yang berbeza pandangan pendapat. Jadi semua sepakatlah dalam satu hukum. Baik, itu satu, dia punya penerangan daripada apa takrif yang kita nak katakan tadi. Baik, yang kedua, siapa yang bersepakat? Maka ulama mujtahid yang sampai taraf kepada mujtahid, yang sampai taraf kepada ulama-ulama yang sepatutnya, maka yang itu ada syarat-syarat dia nak mesti mengetahui Al-Quran, hadis, cara nak keluarkan hukum, cara untuk berinteraksi dengan dalil, ke mana rujukan dan sebagainya, maka yang tu dipanggil ulama mujtahid. Jadi dua lah. Yang ketiga, selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab apa selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ijma' ini dia berlaku bila mana tak ada dalil yang khusus pada Quran dengan sunnah. Jadi bila mana di zaman Nabi itu sendiri, maka Quran dengan hadis masih turun.
Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, aku tahu ayat ni turun tentang apa, sebab apa dia punya reason dia ataupun mengapa ia turun. Kan? Jadi itu 3. Dan yang keempat ialah pada hukum syarak. Jadi kita kata persepakatan ulama mujtahid selepas wafat Nabi SAW pada hukum syarak. Kalau mereka sepakat contohnya dalam isu kedoktoran, doktor sepakat menyatakan ubat ini sekian-sekian. Jadi yang tu persepakatan doktor lah. Jadi bukan ulama. Kan? Ataupun kita kata ahli bahasa sepakat menyatakan bahawa kalau maf'ulun bih, kan, ataupun kalau dia ada subjek predikat lah. So subjek predikat ni mesti baris depan. Dia tak boleh baris bawah. Jadi itu ulama bahasa sepakat. Kemudian juga ada juga persepakatan ini mungkin di kalangan petani. Kan? Petani sepakat menyatakan bahawa kita kena tanam pada musim-musim tertentu. Jadi yang tu tak termasuk. Sebab kembali kepada 4 tadi, persepakatan ulama mujtahid selepas wafat Nabi pada hukum syarak. Itu dia punya secara ringkasnya. Dan ada dalil ke? Ada. Seperti mana Allah sebut dalam surah An-Nisa pada ayat 115, Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dalam surah An-Nisa ayat 115, yang bermaksud iaitulah sesiapa yang mana syak ataupun menolak apa yang telah dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian apa yang disepakati yang diikuti oleh orang-orang beriman tapi mereka tak ikut apa yang disepakati oleh orang-orang beriman, dan kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan bagi mereka kuasa untuk mereka meneruskan kesesatan mereka, dan kemudian kami sediakan tempat tinggal mereka neraka jahanam, dan neraka jahanam itu adalah tempat yang mana seburuk-buruk tempat kembali. Baik, daripada ayat ni disebutkan bahawa isu berkenaan dengan jalan orang-orang beriman. Maka kata para ulama, antara Imam Al-Jassas, Imam Ibn Qudamah, Imam Al-Ghazali, Imam Haramain Al-Juwaini dan banyak lagi di kalangan para ulama, ayat ini menyatakan jalan orang yang beriman itu ialah ijma' ulama. Maksudnya kesepakatan ulama tu kena ikut. Dan kemudian selepas mana diajar oleh Rasulullah membawa petunjuk dan hidayah, maka selepas tu kena ikut apa yang telah diijma' dan disepakati oleh para alim ulama. Dan hadis Nabi SAW dalam hadis yang banyak jalan periwayatan dia, daripada riwayat Imam Ahmad, daripada riwayat Imam Abu Daud, Imam Nasa'i dan sebagainya, daripada sahabat Sayyidina Abdullah ibn Abbas, pada Anas bin Malik, Abdullah bin Umar dan yang selainnya menyatakan, inna ummati la tajtami'u ala dhalalah. Ataupun dalam riwayat lain menyebutkan, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umat aku ini takkan bersepakat di atas satu benda yang sesat. Maksudnya tiba-tiba sepakat semua, ini satu hukum ni tapi sesat. Tak boleh. Dia mesti yang sepakat tu adalah perkara yang seperti mana dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Jadi dalil-dalil dan pemahaman kita dapat tahu ijma' ni bukan ustaz, kan? Ijma' ni bukan orang awam, tapi ialah persepakatan ulama mujtahidin selepas wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hukum syarak. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Dan contoh bila mana berlakunya ijma' tersebut sudah pastinya bersandarkan kepada dalil Al-Quran dan juga hadis, dan dalam juga ijma' tu juga dimasukkan juga qiyas. Okey, baik. Dan seperti mana ustaz berikan nota kepada kita penting sebentar tadi, sebagai pasak utamanya adalah 4 persepakatan ulama mujtahid selepas kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukum syarak. Jadi 4 poin penting itu adalah makna yang tersirat di sebalik ijma' ataupun persepakatan ulama yang kita bincangkan pada hari ini. Baik, untuk kita teruskan perbincangan, ayo kita ambil soalan pertama di ruangan Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Sal Rasid Cici. Mari kita lihat soalannya. Assalamualaikum Ustaz, apakah rukun-rukun dan jenis-jenis ijma' yang perlu diketahui? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih sahabat kita Sal Rasid Cici atas soalan yang ditanyakan, rukun dan jenis ijma'. Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih kepada sahabat kita. Soalan yang pertama yang sangat kita katakan sebagai soalan yang bagus untuk menjurus terus kepada topik kita. Baik, jadi bila sebut tentang ijma' tadi, maka adakah di sana rukun-rukunnya? Maka disebut oleh Imam Al-Ghazali dan juga Imam Al-Mahalli ketika mana membahaskan tentang rukun-rukun ijma' ini, secara umumnya ada 2 saja. Iaitulah pertama, persepakatan itu. Maksudnya kalau di sana katalah contoh ada 10 orang para ulama.
Jadi para ulama ini mereka bersepakat pada satu hukum pada zaman-zaman tertentu lah. Jadi selepas itu mereka bersepakat dan kemudian ada satu orang kata tak sah. Yang lain semua kata sah. 9 lah. Kan seorang kata tak sah contohnya. Maka yang tu tak dipanggil sepakat, tak dipanggil ijma'. Yang tu boleh dipanggil sebagai ittifaq ataupun istilahnya jumhur, kebanyakan ulama. Dia mesti semua daripada yang hadir tu kena bersetuju ataupun sepakat. Ya, betul. Sama ada melalui tindakan ataupun melalui percakapan dia. Kalau tindakan mungkin dia kata saya setuju. Contohnya kan. Faham. Ataupun dia angkat tangan setuju. Siapa setuju? Saya setuju contohnya kan. Ataupun dia kata saya memang setuju. Dia cakap lah. Jadi dia boleh jadi macam tu juga lah. Kalau dalam bab ni Ustaz, adakah dia termasuk as-sukut alamatur ridha? Diam tanda setuju. Yang ini nanti kita akan pergi kepada pembahagian tu sendiri. Jadi dia ada dua kategori. Satu sarih. Sarih ni memang dia cakap, memang tindakan perbuatan dia memang menunjukkan bahawa dia adalah berlaku. Betul-betul bersetuju pada satu perkara. Yang kedua, kata Imam Syafi'i dan juga pendapat daripada Imam Abu Daud Al-Zahiri menyatakan ada ijma' ni sukuti. Sukuti ni lah yang kata sukut alamatur ridha tadi tu. Dia diam. Jadi kita menjawab teruslah pada persoalan tadi tu kan. Boleh. Ada orang yang mana dia kadang-kadang dia diam. Maksudnya dia kata ya pun tak, tapi menunjukkan bahawa dia tak bantah. Kalau kata contoh dia kata tak setuju, maka sudah tentu dia akan cakap. Jadi kalau dia diam macam itu setujulah tu. Jadi di situ dipanggil ijma' sukuti. Maka sebahagian para ulama berbincang adakah jadi hujah ataupun tidak. Jadi kita sebut tadi, kalau sebut pembahagian dan jenis-jenisnya ada dua lah. Satu yang dipanggil sebagai ijma' sarih, jelas, dan juga ijma' sukuti. Jadi apa beza dia? Yang sarih tu memang mereka kata ataupun tindakan perbuatan dia menunjukkan setuju. Yang sukuti ni duk diam macam tu kan. Ni setuju ke tak setuju ni? Tapi biasa kalau diam tu setujulah. Itu maksud dia. Jadi di situ mazhab Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan juga sebahagian pandangan di kalangan para ulama yang lain menyatakan dia jadi hujah. Dia jadi hujah juga. Cuma ada perbincangan panjang lah daripada sudut itu. Jadi bila sebut rukun pertama tadi adalah sepakat. Yang kedua mujtahid. Dia bukan orang awam, bukan sembang-sembang kedai kopi, kan? Bukan sembang-sembang sambil-sambil nak beli kat pasar tani, bukan. Dia adalah orang yang betul-betul dalam bidang dia menguasai semua ilmu-ilmu, tools, alat-alat untuk mengeluarkan hukum hakam, maka yang tu dipanggil sebagai mujtahid. Jadi dua ni kita katakan sebagai tool ataupun alat utama untuk sesuatu ijma' itu dilakukan ataupun persidangan berkaitan dengan ijma' itu sendiri. Jadi kita dapat fahamlah ada rukun dia, ada jenis dia. Dan sebahagian para ulama antara Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia bahagikan kepada ijma'ul ammah dan juga ijma'ul khassah. Apa maksud dia? Yang ammah ni bukan setakat ulama je. Semua umat ni setuju. Contohnya solat fardu 5 waktu sehari semalam semua sepakat. Bukan sekadar ulama, semua orang awam pun semua sepakat. Yang tu maksudnya ammah, umum, semua sepakat. Ada yang khassah. Khassah ni maksudnya dia dibincangkan di kalangan ulama saja. Maksudnya untuk menentukan, contoh kita kata nak menentukan sesuatu, orang ni contohlah seperti mana Imam Ibn Munzir sebut, satu orang ni dia belum berkhatan, katalah baru revert masuk Islam ke apa, dan kemudian meninggal dunia. Maka perlu khatan ke tak? Maka para ulama telah pun bersepakat menyatakan tak perlu dikhatankan kerana dia telah meninggal dunia, ambil hukum yang asal. Itu dia punya konsep. Jadi itu menunjukkan bahawa orang awam tak bincang benda macam tu. Jadi semua orang awam mungkin dia faham tentang isu solat, tentang isu riba, tapi tentang isu ini ada khusus, maka yang tu dipanggil ijma' khassah yang hanya diputuskan oleh para ulama. Wallahu a'lam. Itu dia ada dua. Yang pertama tu memang secara jelas dia menyatakan setuju ataupun tidak. Yang kedua ijma' sukuti. Yang diam itu tandanya adalah setuju dan alamatnya seperti kebiasaan. Baik, sidang penonton Keluarga Besar Tanyalah Ustaz. Banyak lagi kita akan bincangkan seketika nanti. Berehat seketika. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru. Kita bertemu kembali untuk meneruskan perbincangan kita tentang bab fiqh, yakni tajuk perbincangan persepakatan ulama, dan sebentar tadi telah pun kita berikan ulasan awal kepada penonton-penonton berkenaan dengan apa yang patut kita fahami tentang persepakatan ulama, dan sudah pasti ada 4 kuncinya. Yang pertama adalah persepakatan ulama mujtahid selepas kewafatan baginda Nabi SAW mengenai hukum syarak. Jadi 4 ini perlu diperhatikan daripada sudut makna ijma', daripada sudut istilah. Baik. Dan tadi Ustaz kita ada sebut berkenaan dengan
datang untuk berbincang ulama mujtahid, tetapi ada sedikit tambahan soalan Ustaz tentang bila mana para ulama ini datang untuk berbincang sesuatu masalah hukum. Yang datang itu, penentuan siapa yang perlu datang itu adakah ditentukan, dipanggil, ataupun adalah mereka sendiri yang menawarkan diri untuk datang untuk perbincangan tersebut? Dan kalaupun dipanggil, siapakah yang bertanggungjawab untuk memanggil para ulama mujtahid datang? Adakah ulil amri ataupun siapa Ustaz? Silakan. Baik, satu persoalan yang sangat baik daripada Da'i Azrin. Apa kita panggil sebagai kesenambungan daripada persoalan yang kita bincangkan di awal tadi. Maka sebenarnya kalau disebut oleh Imam Al-Baydawi dalam kitab beliau Al-Minhaj, menyatakan bahawa yang datang tu adalah ahlul, yang dipanggil halul wal aqd. Maksudnya ialah mereka ahli mujtahid. Jadi mereka ahli mujtahid ni, siapakah yang mengiktiraf mereka mujtahid adalah pemerintah dan ulama-ulama yang berada di sekelilingnya. Sebagai contoh, pada zaman Nabi SAW ada dipanggil intikhabul khalifah, iaitulah pemilihan khalifah. Selepas Nabi SAW wafat, maka siapakah yang akan dipilih sebagai khalifah? Maka pada waktu itu dilantik Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan kesepakatan ijma' umat pada waktu itu. Maksudnya kesepakatan dan ijma' semua pada sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Maka lepas zaman itu, iaitu pemerintahan pada zaman Saidina Umar Khattab. Jadi Saidina Abu Bakar, bila zaman Saidina Umar Khattab, maka waktu tu siapa yang dilantik sebelum mana ataupun selepas mana wafatnya Saidina Abu Bakar? Maka yang tu kena panggil musyawarah. Maka musyawarahnya ada ahli-ahli dia. Ada dia punya di kalangan para sahabat, contohnya kita kata Saidina Uthman, Saidina Ali dan sebagainya. Yang ni yang akan dipanggil untuk bermusyawarah. Maksudnya bukan orang sebarangan, bukan ahli-ahli yang kita kata yang tidak terbabit lah, tapi semua tu yang ada hukum, ada mengetahui tentang hukum hakam dan juga bagaimana cara untuk berijtihad. Dan panggilan itu kita kena tahu, cuma satu persoalannya, sekarang ni berlaku lagi ke ijma'? Kan? Adakah ijma' itu telah habis pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam saja ataupun zaman sahabat ataupun zaman tabi'in? Maka kalau disebutkan Da'i tanya tadi, adakah nak panggil itu, contoh hari ni nak buat conference ke, kan? Ada hukum yang nak bincang ke dan sebagainya? Maka sebab tu saya memetik perkataan Imam Ahmad menyatakan bahawa man idda'a wujud al-ijma' fahuwa kadhibun. Siapa yang mana menyatakan masih ada wujudnya ijma', maka dia adalah seorang yang pembohong. Maka Imam Ibn Hazmin bila menyebut perkataan Imam Ahmad bin Hanbal ni, beliau menyatakan bahawa rupanya Imam Ahmad ni dia tawaduk, dia rendah diri dan menyatakan bahawa ijma' tu sangat susah untuk ditemukan selepas zaman tabi'in. Maksudnya lepas tu zaman kita lagi susah lah, semua khilaf. Kan? Kalau kita tengok bukan setakat para ulama, fatwa pun kadang-kadang negeri pun berbeza pandangan pendapat. Macam mana nak pakai, nak diperkatakan sebagai persepakatan? Maka di situ, maka kita nak katakan bahawa dekat sini, kalau di zaman dulu dia ada dia punya orang-orang tertentu, ulama-ulama tertentu, tapi kalau zaman sekarang ini, kalau kita panggil sebagai ulama kontemporari, kan, ataupun ulama moden dan sebagainya, maka yang itu dia tak ada lagi dipanggil sebagai ijtihad seorang-seorang ataupun mujtahid, tapi ijtihad secara berjemaah. Maksudnya semua itu menukilkan pandangan dan pendapat dan akhirnya akan memberikan satu natijah hukum daripada sudut hukum syarak yang mana diperbincangkan. Jadi kalau kita nampak daripada sini, kita menyatakan bahawa rupanya ijma' ni dia sebab ulama' bertebaran, merata-rata, dan kemudian seluruh penjuru segenap alam ini, maka bagaimana kalau semua tu kata nak sepakat? Sedangkan mungkin contohnya kita kata dekat Zimbabwe ada ulama' dia, dekat Australia ada ulama' dia, maka mereka kadang-kadang berfatwa, memberi pandangan berdasarkan negeri mereka. Jadi nak kata Malaysia dengan Zimbabwe sudah tentu berbeza daripada sudut iklimnya, hukum dan sebagainya. Jadi di situlah kita kata agak sukar dan memang mustahil lah untuk mencapai persepakatan. Sebab tu kata Imam As-Sibawayhi, setakat yang beliau tahu, beliau menyatakan ada orang mendakwa perkara yang diijma'kan ni sampai lebih daripada 20,000 kes. Tapi sebenarnya tak sampai pun. Kan? Sebab tu Al-Imam Ibn Munzir mengarang satu kitab ijma', menghimpunkan persepakatan ulama mujtahid ni lebih kurang 400 je masalah. Jadi lepas tu agak sukar lah untuk kita katakan adanya ijma'. Jadi kita kata di sini, kalau zaman dulu syarat-syaratnya telah ditetapkan oleh para ulama' dan pemerintah, dan kemudian mereka dipanggil atas dasar memang kita kata
kepakaran dan juga bidang mereka masing-masing. Wallahu a'lam. Baik, itu jawapannya. Dan kita nak lihat pula soalan di Facebook dari sahabat kita Hana Wancik. Katanya, Assalamualaikum. Soalan saya, bagaimanakah untuk mengenal pasti persepakatan ulama dalam hukum Islam supaya tidak berlaku perubahan dari sudut pandangan agama berkaitan Al-Quran, hadis, sunnah, ijma' dan kias. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih sahabat kita Hana Wanci atas soalan yang ditanyakan. Silakan Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada persoalan Puan Hana bertanya tentang isu berkait dengan tak berubah supaya dia tetap terus mengikut kepada Quran, Sunnah dan hukum hakam ataupun sumber hukum yang ada di dalam Islam. Sebenarnya bila kita sebut tentang ijma' itu sendiri, betul, ijma' ini adalah dia sandaran itu mesti kepada Quran dengan Sunnah. Jadi kalau merujuk kepada ijma' itu sendiri, kita kata bila disebut tentang ijma', maka sudah tentu sandarannya kepada Quran dengan Sunnah. Dan sebenarnya kenapa para ulama' perlu kepada ijma'? Para ulama' ataupun kita perlu kepada ijma' para ulama' ini ialah kerana pertama sekali munculnya hukum-hukum yang baru yang tidak ada pada Quran dan pada zaman Nabi ataupun pada zaman sahabat. Maka yang tu sangat penting. Itu antara sebab pertama mengapa para ulama' berijma', dan ijma' itu akan bersandarkan kepada Quran dan Sunnah dan pengamalan para sahabat yang terdahulu. Satu. Yang kedua, kerana untuk menjaga agama itu sendiri. Sebab nanti kalau tak ijma', tak ada pandangan kesepakatan para ulama', orang akan bermudah-mudahan. Contoh, kata Imam Ibn Munzir, ada tak orang berwuduk dengan air kopi? Mungkin. Sebab para ulama' dia kata, ulama' tak kata apa pun contohnya. Okey, kita kata Imam Ibn Munzir, para ulama' telah bersepakat ijma', iaitulah yang digunakan untuk berwuduk tu hanyalah daripada air-air yang disebutkan tu, dan tak boleh daripada minuman dan sebagainya, melainkan nabis. Yang nabis tu pendapat daripada mazhab Imam Abu Hanifah. Nabis ni air perahan kurma. Air perahan kurma tu dia rendam apa semua. Jadi yang tu kalau nak wuduk tu boleh. Kan? Itu pandangan Imam Abu Hanifah. Tapi teh ke kopi ke sirap ke tak boleh. Kalau tak, ramai orang akan wuduk. Boleh lah, semua boleh kan. Fresh orange satu, wuduk kan. Jadi tak boleh. Jadi di situ ada masalah kerana para ulama dah sepakat menyatakan tidak boleh berwuduk pada air-air yang seperti itu. Jadi dia untuk menjaga agama kita tu supaya dia tak pergi kepada pendapat-pendapat yang pelik-pelik dan sebagainya. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga adalah untuk apa? Untuk mengelakkan orang-orang yang tidak ada ilmu ataupun orang-orang yang punya kepentingan untuk bercakap tentang isu berkait dengan agama. Ni ijma' ni. Kan ijma' apa? Jual tembikar itu bagus. Kan air tembikar itu bagus. Bukan tak ada pada zaman dulu. Kan sehingga kan kata Imam Ahmad, ada orang dulu kata apa dia? Jual tembikar ni dia, siapa yang makan temikai maka dia akan dapat tu lahirkan anak yang cantik. Kan? Tak tahulah, mungkin macam buah temikai ke apa kan. Ada orang kata macam tu. Kemudian ada orang kata terung ni ubat bagi segala penyakit. Tu peniaga terung. Saya tak marah pada peniaga terung, tapi mereka satu benda yang nampak macam supaya orang pergi makan ramai-ramai pakat makan terung, itu tak bagus kan. Jadi di sini kita nak katakan bahawa menjaga agama yang kedua, yang ketiga tadi supaya orang tak bercakap-cakap dan sebagainya tentang isu yang dia tak ada. Kan? Hari ni ramai orang bercakap semua, komen apa semua kan. Tapi landasan ijma' itulah untuk menjaga keseluruhan agama, dan disebabkan itulah balik pada persoalan tadi, dia ada hujahnya, ada hukumnya, dan dia takkan terbabas daripada landasan sehingga akhirnya tidak dikatakan sebagai ijma', dan semua itu insya-Allah disepakati dan kita ikutlah. Betul Ustaz. Yang tu yang kerisauan tu bila mana sampai satu zaman semua orang nak bercakap mengeluarkan pandangan. Sebab itulah maka perlunya ada kita faham tentang persepakatan para ulama supaya terpandu setiap hukum dan juga apa dalil yang kita nak gunakan, pastikan ia adalah yang tepat dan bersesuaian dengan apa masalah yang kita bincangkan. Baik. Biasanya Ustaz, biasanya kita dengar perkataan ulama kontemporari, lebih kurang macam itu cara sebutnya, kontemporari macam itu. Kita biasa dengar perkataan tu, dan mungkin ada di antara penonton yang biasa dengar tetapi dia tidak faham berkenaan dengan istilah tersebut. Dan bila kita nak tanya juga kepada Ustaz tentang istilahnya ataupun maksud di sebalik ulama kontemporari itu, dan juga bagaimana kita nak melihat perbezaannya, mungkin daripada sudut pandangan, cara menukilkan hujah itu, mungkin ada sedikit perbezaan daripada ulama terdahulu. Silakan. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah.
Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut ataupun Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Imam Muslim, iaitulah berkenaan dengan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menarik ilmu itu secara hilang macam tu saja, tapi Allah menarik dengan biqabdil ulama, dengan mematikan para alim ulama. Baru 2-3 hari lepas pun ada para ulama hebat meninggal dunia di Mekah, Syekh Saleh Al-Haidar rahimahullah. Dan kita tengok sepanjang tahun ni ada saja ulama-ulama yang meninggal dunia. Jadi daripada sudut tu mereka diiktiraf sebagai ulama kontemporari yang kita faham sekarang ini iaitulah ulama moden, yang mana mereka ni ada sumbangan yang besar. Dan kalau kita tengok daripada sudut pandangan fatwa, katalah contohnya Majma' Fiqh Islami, Kesatuan Ulama Fiqh Sedunia, yang ni ada berapa ratus orang anggota, dan pilihan itu dia bukan pilih-pilih macam tu, tapi di atas sumbangan kepakaran mereka masing-masing. Jadi nak menunjukkan bahawa mereka ini termasuk dalam ulama kontemporari, dan biasa mereka akan duduk pada badan-badan fatwa. Kalau kat dunia ni kita kata ada Kesatuan Ulama Sedunia, ada Kesatuan Persidangan Ulama OIC, ada kemudian juga fatwa Kuwait, fatwa Jordan, fatwa seluruh Malaysia, seluruh dunia, dan juga termasuklah di Malaysia sendiri. Jadi yang tu kita panggil sebagai ulama kontemporari. Tapi adakah mereka boleh mencapai tahap yang dipanggil sebagai ijma' pada satu hukum? Kita kata mustahil berlaku. Kerana setiap negeri ada khusus hukum tertentu yang nak diputuskan, dan kemudian mereka sendiri pun ada daripada sudut menjaga kepentingan negara, menjaga kepentingan umat, masyarakat dan sebagainya. Bila mana mengeluarkan hukum dan juga fatwa, maka sukar untuk mencapai ijma'. Tapi pandangan majoriti, pandangan kebanyakan ulama, pandangan kebanyakan fatwa, yang tu mungkin ada, yang tu mungkin berlaku, dan memang berlaku pun. Jadi daripada sudut ni kita dapat memahami siapakah ulama kontemporari. Jadi daripada sudut itu, kebiasaan mereka ini mereka pun tak nak disebut nama-nama mereka. Syekh Dr. Wabah Zuhaidi, Syekh Dr. Abdul Karim Zaidan, kan, Syekh Dr. Al-Qaradawi, Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, dan ramai lagi lah ulama-ulama bertaibaran seluruh dunia. Di Mauritania ada, kan. Jadi di situ kita kata mereka lah memberikan sumbangan yang banyak kepada Islam, dan sudah tentu kita mengiktiraf mereka sebagai para ulama yang dipayungi oleh ummah. Sebab tu kata Imam At-Tabari dalam kitab tafsir beliau, ulama ni siapa? Tempat manusia bergantung hukum, bergantung harap kepada kesimpulan hukum hakam syarak. Maksudnya kalau mereka ni tak ada, takkan pendapat saya nak dipakai, kan? Takkan pendapat pemancing ikan yang nak dipakai, kan? Ataupun pendapat penjual ke apa? Sudah tentu pendapat para ulama daripada sudut hukum hakam syarak. Baik, itu jawapannya. Terima kasih Ustaz untuk pencerahan tentang ulama kontemporari yang kita sebutkan sebentar tadi. Dan seterusnya, ayo kita tinjau soalan di Facebook dari sahabat kita Ruby Abu Bakar. Ruby, Assalamualaikum. Ada 2 soalan. Yang pertama, bagaimanakah persepakatan ulama tentang sesuatu hukum diambil kira ketika zaman baginda Nabi SAW? Dan soalan yang kedua, apakah reaksi orang awam pada ketika itu? Mohon pendapat Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Ruby Abu Bakar atas soalan yang ditanyakan. Silakan Ustaz untuk 2 soalan tadi. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada Puan Ruby, satu persoalan yang baik. Dia sebenarnya pada zaman Nabi itu sendiri tidak berlaku ijma'. Tidak berlaku persepakatan para ulama. Sebab apa? Kerana asasnya kata Sayyidatina Aisyah dan kata Sayyidina Abdullah ibn Abbas dan juga sahabat-sahabat yang lain, wahyu masih turun. Sebab tu Sayyidina Abdullah bin Amr Al-As ketika mana nak menulis wahyu, pada asalnya nak tulis hadis tu pun tak dibenarkan pada zaman Nabi kerana bimbang, takut bercampur dengan Al-Quran. Jadi Quran dah penulisan, tiba-tiba pula ada penulisan hadis. Jadi kita kata asasnya apa yang datang daripada Nabi melalui Quran dengan sunnah, itu pun pendapat daripada Imam Syafi'i, seperti mana disebutkan oleh Imam Haramain Ajwaini dalam kitab beliau Al-Burhan fi Usul Fiqh, menyatakan bahawa apa yang ada pada Quran dengan sunnah itu wahyu. Tidak ada yang pertama, tidak ada yang kedua. Dua-dua tu wahyu, kerana Allah sebut dalam surah An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu tidak menuturkan perkataannya dengan hawa nafsu, tetapi Allah yang telah mewahyukannya. Maka di sini menunjukkan bahawa kalau para ulama ada tak pernah berlaku ijma' pada zaman sahabat, zaman Nabi SAW? Kata Imam Al-Amidi dalam kitab beliau Al-Ihkam fi Usulil Ahkam, rupanya ada berlaku ijma' di zaman Nabi SAW, persepakatan sahabat dan sebagainya, tetapi ia tidak dipakai kerana Quran dan juga wahyu masih turun lagi pada waktu itu. Kan, jadi kalau kita tengok sebagai contohnya, berlaku berapa perbincangan, berlaku berapa pandangan pendapat, dia akan berlaku pada zaman sahabat. Tentang ijma' itu tak berlaku pada zaman Nabi. Contoh zaman sahabat, pembukuan Al-Quran sebagai contoh,
Contoh yang lain kita kata penentangan terhadap orang-orang yang murtad selepas mana wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Saidina Abu Bakar As-Siddiq naik jadi khalifah, maka pada waktu itu antara benda yang difokuskan menentang golongan murtad. Maka semua masyarakat yang ada pada waktu itu sepakat untuk menentang golongan murtad. Kan? Kemudian juga contohnya pembahagian wilayah-wilayah Islam untuk diambil sebagai wilayah Syam, Mesir dan sebagainya. Maka semua sepakat bahawa dia tidak dibahagi-bahagikan, maksudnya orang ni dapat sikit, orang ni dapat sikit, tak ada. Sebab itu memang wilayah umum. Jadi kita kata di sini menunjukkan bahawa reaksi juga masyarakat pada waktu itu, mereka akan ikut apa yang telah disepakati oleh uli amri pemerintah khalifah pada zaman selepas wafatnya Nabi SAW. Jadi kita dapat bezalah kat situ. Zaman Nabi ada ijma', mungkin kata Imam Al-Amidi, tapi sebenarnya dia tetap dipakai adalah Quran dan sunnah Nabi SAW. Selepas zaman sahabat baru berlaku sikit. Sebab tu sebahagian para ulama menyatakan ijma' sahabat ni, ijma' ni, kesepakatan mujtahid selepas wafat Nabi dan juga pada hukum syarak ni hanya berlaku pada zaman sahabat. Tabi'in berlaku mungkin berapa sikit je, lepas tu dah tak ada dah. Menunjukkan bahawa agama ini telah lengkap, telah cukup dan kena berpegang pada sandaran ijma', dan itu adalah perkara yang sangat-sangat penting untuk kita fahami. Jadi kalau ada orang sebut Quran, sunnah, ijma', maka kita faham dah yang ketiga tu, kalau ada para ulama berijma' telah bersepakat semua sekali cukup syarat-syarat dia, maka pada waktu tak boleh untuk kita mengingkari dia. Baik. Okey, baik sedang penonton, ayuh kita berehat seketika. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Jangan ke mana-mana. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang terus bersama dengan kita untuk perbincangan pada hari ini. Walaupun ada tugasan yang perlu diselesaikan, tetapi memberikan masa ruang waktu untuk berada di hadapan kaca TV ataupun menyaksikan kita di ruangan Facebook Live Tanyalah Ustaz TV3 untuk sama-sama kita menuntut ilmu pada pagi ini, untuk menambahkan lagi input-input dalam kehidupan kita, khususnya di dalam bidang fiqh pada hari ini tentang persepakatan ulama. Dan jangan lupa, jika anda ada nota-nota yang telah pun dicatat, jangan lupa sebarkan. Dan bagi anda yang menyaksikan di ruangan Facebook Live Tanyalah Ustaz TV3, jangan lupa tekan butang suka dan kongsi untuk sama-sama sebarkan kebaikan. Ayuh, ajak sahabat-sahabat anda untuk menonton. Baik, kita teruskan perbincangan. Ambil soalan di ruangan Facebook Tanyalah Ustaz dari sahabat kita Puan Rahimah Saud. Kita lihat soalannya. Assalamualaikum Ustaz Mustafar. Ada dua soalan di sini. Yang pertama, pada zaman teknologi tinggi, perbincangan hukum boleh dibuat dengan mudah sebab persidangan ulama mudah berlaku. Bagaimanakah ulama terdahulu dapat mereka kata sepakat sedangkan mereka berada berselerak di serata pelusuk dunia? Dan soalan yang kedua, bagaimanakah para ulama dahulu dapat memastikan bahawa ijtihad mereka disampaikan secara genuine? Jadi terima kasih diucapkan kepada sahabat kita Puan Rahimah Saud atas soalan yang ditanyakan. Saya serahkan pencerahannya kepada Al-Fadhil Ustaz. Silakan. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Puan Rahimah. Satu persoalan kemuskilan yang timbul. Ya, kalau dulu tak ada telefon. Betul. Nak kata apatah lagi Skype ke apa kan. Lagilah nak buat conference ke, nak buat persidangan ulama dan sebagainya. Jadi kalau zaman dulu itu sendiri kita kata agak sukar untuk mencapai ijma' itu sendiri. Sebab tu kata Imam Ibn Hazmin, salah satu benda dia ialah kekangan daripada sudut telah tersebarnya wilayah-wilayah Islam bertebaran, maka para ulama hidup di tempat mereka, pelusuk mereka, dan akhirnya mereka hanya berijtihad ataupun keluar fatwa sepakat di tempat mereka saja. Contoh, kalau zaman dulu kita kata pada zaman mazhab, contohnya ulama Kufah. Ulama Kufah ni biasa didominasi ialah daripada kalangan mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi bila mazhab Imam Abu Hanifah, tempat mereka
suasana mereka, apa yang berlaku di Kufah, di Baghdad, di Basrah pada waktu itu, maka itulah sekitar perbincangan dan kesepakatan mereka. Tapi bila mana pergi kepada Mesir, maka dia ada pula dipanggil sebagai ijma' ulama-ulama di Mesir. Bila pergi ke tempat lain, maka kita nak katakan bahawa pada waktu itu dia dah sukar untuk mencapai ijma' tu berlaku seluruh global ataupun seluruh boleh kita katakan wilayah-wilayah Islam amat sukar. Maka yang itu kita katakan sebagai ijma' itu boleh berlaku dengan pelbagai contoh. Pada zaman sahabat pun mungkin berlaku ijma' tu adalah Saidina Abu Bakar dengan Umar, dua orang je. Mungkin dipanggil ijma' usyaikhain, ijma' dua orang ulama ataupun dua orang sahabat. Mungkin boleh berlaku ijma' tu adalah ijma' ahlul Madinah, ulama Madinah je sepakat. Yang lain tak sepakat contohnya. Mungkin juga berlaku yang kita panggil sebagai ijma' ulama di kalangan mazhab Syafi'i sendiri. Sebab tu kadang-kadang, minta maaf saya sebut, kita kena jujur dalam menunggukan ijma'. Ada setengah orang dia kata ini ijma' ulama, semua ulama sepakat. Rupanya bila teliti, bila tengok, mazhab Syafi'i je yang kata macam tu. Jadi kita tak boleh kata ijma' para ulama semua sepakat. Kita kena kata ijma' iaitulah pandangan yang lebih tepat, muktabar dalam mazhab Syafi'i saja. So yang itu pun kita kena teliti bila mana nak nukilkan pandangan-pandangan yang ada daripada mazhab-mazhab ni. Contohnya kita kata ijma' mazhab Hanbali, ijma' mazhab Maliki dan seterusnya. Jadi itu kita kena teliti dan kena jelas. Maka kalau sekarang ini ada dia punya sidang konferen video dan sebagainya kan, biasanya memang akan ada pun kalau para ulama yang tak boleh dapat pergi hadir ke satu-satu tempat, macam di Bahrain contohnya, mereka buat persidangan di Bahrain, mereka buat persidangan contohnya di Saudi dan tempat-tempat tertentu, maka ada yang tak boleh hadir, buat persidangan video. Adakah dikira sebagai mencapai kata sepakat? Dan biasanya yang buat persidangan itu bukan kita kata seluruh dunia, dia hanya ulama-ulama yang menganggotai sesuatu fatwa badan tu saja. Contohnya fatwa Azhar, contohnya fatwa yang dipanggil Majma' Buhuth, ataupun kita kata sebagai juga fatwa Kesatuan Ulama Sedunia. Maka yang itu saja. Kan, jadi saya tak boleh masuk kan, ataupun ustaz-ustaz lain tak boleh masuk, ustazah tak boleh masuk, kerana itu adalah perbincangan khusus badan berautoriti dan juga ulama-ulama yang telah dilantik menganggotai sesuatu badan fatwa itu sendiri. Boleh juga secara online saya, walaupun tak boleh datang secara online. Boleh. Boleh. Itu memang berlaku pun. Itu persidangan tu memang berlaku. Nak lagi musim Covid apa semua ni, ya, memang nak bincang hukum lebih-lebih berkait dengan Covid pun juga. Kan, dan sebagainya, maka benda tu memang berlaku pada zaman sekarang ni, dan dia tak panggil ijma' lah. Dia panggil kesepakatan ataupun satu fatwa telah diputuskan secara rasmi oleh badan-badan sekian-sekian. Itu maksudnya. Wallahualam. Baik, terima kasih Ustaz. Dan sedang penonton, talian panggilan kini dibuka dan anda boleh bertanya soalan di talian yang kita sebutkan sebentar tadi, 1-800-88-1677 untuk buat pertanyaan soalan. Baik, dan kita pun telah ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Da'i Azrin. Kak Yat ini Hayati Ismail dari Rawang. Kak Yat. Ya, silakan soalannya Kak Yat. Terima kasih Da'i. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yat, biasa ada 3 soalan. Soalan pertama Kak Yat Ustaz. Tentang isu penangguhan umrah ni Ustaz. Adakah diadakan ijma' di antara ulama' atau bergantung kepada pemerintah Arab Saudi itu sendiri? Isu apa tadi? Satu soalan kedua Ustaz. Tentang bila berlaku sesuatu masalah hukum macam kita sekarang, kita kata hukum harus pada vaksin tu. Lagi satu, kalau ada hukum baru, bagaimana kita sebagai umat nak menyampaikan kepada pemerintah supaya diadakan perbincangan ulama. Dan soalan ketiga, bagaimana ulama meraihkan ketidaksepakatan antara mereka tu, utamanya tentang berbeza mazhab tu Ustaz. Adab mereka tu. Jadi itu je soalan Kak Yat Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kak Yat atas 3 soalan yang diberikan tentang penangguhan umrah sebentar tadi, harus hukum vaksin katanya, dan yang ketiga adalah adab ketika mana berbeza pendapat ataupun pandangan. Silakan Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Isu penangguhan umrah ni dia sebenarnya asalnya, kalau kita tengok, dia adalah daripada Arab Saudi sendirilah. Maksudnya kerajaan mereka dengan ulama-ulama mereka putuskan. Contohnya kita kata Hayat Kibar Ulama Saudi. Maksudnya mereka ada badan-badan berautoriti di kalangan para ulama yang berada di Mekah ataupun di Madinah, yang mana akan memutuskan hukum. Jadi secara umumnya dia bukan sengaja melibatkan fatwa, tapi melibatkan hubungan antara negara. Contohnya Malaysia, contohnya Indonesia dan sebagainya, yang mana mereka ini nak melihat daripada sudut kita kata semua keputusan yang dibuat tu adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama. Dia bukan putus atas sebab tertentu, atas sebab Malaysia ada kepentingan sendiri, tak ada. Maksudnya sebab bersama. Dan sebab tu
penjagaan daripada sudut hubungan antara negara ni juga antara benda yang sangat penting. Kalau kita kata contohnya lah, kalau kita kata kena vaksin contohnya, nak pergi tu kena ada lengkap dan ada dos, contohnya dos ketiga booster lah. Tapi bila pergi tu menipu kan, CJ tipu, tu tipu, doktor menipu, ramai orang semua menipu kan. Jadi sebab kata Peramli, kau dah tahu dia penipu. Jadi panjang pula cerita dia kan. Jadi dah tahu dia penipu dah apa semua. Jadi pada waktu tu sebenarnya kadang-kadang bukan salah daripada sudut kerajaan pemerintah Arab Saudi, tapi orang yang terbabit sendiri. Yang nipu menipu, yang nipu menipu, yang tu menipu. Kan, tapi silap-silap tak tahulah sampai semua sekali nak menipu, maka kita kata menipu ni jadi asam garam dah daripada sudut kehidupan. Hakikatnya dia satu benda yang ditegah oleh agama kita. Jadi benda itulah kadang-kadang boleh beri kesan, kesan hubungan antara negara, kesan hubungan berkait dengan pelbagai dan sebagainya. So bila kita sebut kalau macam tu kenapa border tak jaga kan, kenapa tak jaga, dah kita kata CJ tu dah nampak jelas dah, rupanya CJ palsu, ada install, boleh install, ada ni berapa, 2,500 beli kan, beli install dan kemudian berleluasalah kepalsuan itu kan. Jadi kita kata itulah asas sebenarnya. Jadi bila Arab Saudi tengok ada penipuan, ada akan dah jadi hubungan negara dan sebagainya tak berapa cantik. Jadi di situ dia bukan isu kepada ijma' sepakat itu sangat ataupun kesepakatan ulama ataupun fatwa itu sendiri, tapi daripada sikap segelintir orang yang mementingkan diri dan akhirnya membuatkan kita semua rasa tak pergi umrah dan menjadikan itu satu perkara yang tak sepatutnya. Jadi bila cerita tentang tu tadi ada kait pula dengan vaksin kan. Jadi vaksin ni kita kata asasnya daripada sudut agama kita memang kalau boleh tengok, adakah vaksin telah dipanggil sebagai ijma' ulama'? Ada orang kata ijma' ulama' dah vaksin ni. Sebenarnya disepakatlah. Cuma tak sampailah ijma', tak adalah ijma'. Kerana semua tu dibincangkan di peringkat global. Dan kemudian bila kita kembali juga kepada persoalan yang disebutkan akhir tadi tu, adab itu sendiri sebenarnya memang para ulama' ni kalau kita tengok mereka sendiri sebenarnya ada adab tertentu. Mungkin waktu dalam tu bergaduh, oi tak boleh ni, tak boleh tu, ni ada dalil dia, hujah dia, memang berlaku, tu semua fatwa. Tetapi akhirnya kita akan nampak benda ni akan memberi kesan kepada semua dan adab-adab itu tetap dijaga oleh para ulama. Walaupun nampak seperti mana tegang, tetapi adab di dalam perbincangan itu tetap dijaga supaya dapat menzahirkan hukum yang dicari. Saya baik. Okey, itu baik penonton-penonton, ayo kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz Bertahu. Jangan keliru. Baik, kembali duduk di meja perbincangan untuk kita meneruskan perbincangan kita, mengambil lagi soalan dari penonton-penonton dan terus bertanyakan soalan. Mari kita meriahkan perbincangan kita pada pagi ini dengan soalan-soalan yang berkaitan dengan persepakatan ulama, topik fiqh yang kita bincangkan pada pagi ini. Baik, bersama kembali dengan Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Jadi Ustaz, kalau tadi kita dah banyak cerita berkenaan dengan ijma' tentang persepakatan ulama, tentang bagaimana caranya, adab-adab di dalam perbincangan musyawarah tersebut, tetapi kita cuba nak timbulkan, kita cuba nak terbitkan, zahirkan, sirnakan. Sirnakan saya. Lama tak dengar perkataan tu ya. Kita cuba nak timbulkan daripada perbincangan tersebut, macam Ustaz ada sebut di awal tu, Ustaz kata kalau semuanya bersetuju, maka disebut tentang persepakatan ulama. Tetapi kalau ada sebahagian besar yang setuju, maka disebut sebagai jumhur ulama. Tapi bila satu istilah lagi namanya adalah khilaf, maka kita juga nak tahu khilaf itu timbul sebenarnya daripada mana? Adakah di pertengahan di antara sebahagian besar dan sebahagian kecil? Dan kalau berlaku khilaf itu, adakah boleh dipilih mana-mana pandangan ataupun mesti ikut kepada yang jumhur tadi Ustaz? Silakan. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Satu soalan yang soalan pun dah ringkas padat. Jawapan tak tahu lagi lah. Okey. Jadi bila disebut tentang kita panggil sebagai, dia sebenarnya perkataan. Bila mana Imam Al-Wazir yang dipanggil sebagai Ibnu Hubairah, satu ulama hebat, dia mengarang kitab Ijma' Ulama, maksudnya kesepakatan ulama. Baik, dalam kitab tu beliau menghuraikan tentang isu apakah orang panggil. Satu dipanggil ijma' tadi, selesai dah. Yang kedua ittifaq.
Ya. Biasa juga kita dengar perkataan ittifaq ulama. Ittifaq ni kata Imam Ibn Hubairah ialah persepakatan itu di kalangan 4 mazhab saja. Dia tak terlibat ulama-ulama yang lain yang mungkin sampai tahap mujtahid dan sebagainya, taraf mujtahid, dia tak terlibat. Dia mungkin 4 saja. Sama ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad. Jadi kita kata yang itu dipanggil ittifaq. Daripada ittifaq tu yang Da'i sebut tadi sebagai jumhur. Jumhur ni iaitulah kebanyakan ulama berpandangan demikian. Kebanyakan ulama berpandangan demikian. Jadi bila sebut kebanyakan itu, bila sebut jumhur, dia tak lepas daripada 4 mazhab ni. Kan ada orang kata dia silap faham, dia kata jumhur tu 3 daripada 4. Maksudnya kalau Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i kata sah, Imam Ahmad kata tak sah, maka dia kata pandangan jumhur majoriti ialah sah lah sebab 1 2 3 imam tadi. Sebenarnya bukan begitu. Ada juga itu pendapat yang pertama. Yang kedua, dia boleh jadi jumhur ni juga ialah 2 daripada 4. Macam mana pula tu? Contoh, Imam Abu Hanifah kata sah, Imam Malik kata sah, Imam Syafi'i kata batal, Imam Ahmad kata makruh. Contoh, mana yang dominan? Sudah tentu yang kata sah 2. Maka 2 itulah pandangan jumhur. Jadi tak semestinya 3 daripada 4. 2 daripada 4 pun yang 2 lagi berbeza pandangan pendapat, yang ni sama pendapat 1 2, maka itu juga boleh dipanggil jumhur. Dan bila sebut tadi timbullah khilaf. Khilaf ni apa? Khilaf tadi tu, yang 2 tadi itulah yang berbeza pandangan pendapat. Maka bila sebut tentang persoalan khilaf ni, biasa majlis fatwa kebangsaan ke, majlis fatwa negeri ke, hatta peringkat global pun akan berlaku perbincangan dan perdebatan yang sangat besar di kalangan para ulama. Saya bawa contoh mudah. Contohnya pada zaman dulu kita ada persidangan para ulama berkenaan dengan insurans konvensional. Ada juga ulama yang kata tak apa, sekian-sekian, Syekh Mustafa Zarqa dan ulama-ulama yang lain. Ada yang kata tak, majoriti. Maka majoriti menyatakan tak dibenarkan insurans konvensional. Jadi dekat situ maksudnya perbincangan ini kadang-kala dia membawa kepada ketegangan, dia ada dia punya sekian-sekian, akhirnya berlaku khilaf. Maka bila berlaku khilaf, kalau pandangan tu dalam majlis fatwa ke apa ke pendapat, maka pandangan yang ramai itu akan diambil sambil menghormati keputusan yang dibuat oleh 1-2 orang anggota ahli majlis fatwa tadi, pandangan ulama tadi. Jadi kalau kita nampak dekat situ, yang mana kita boleh ambil? Biasanya kalau kita kata sepakat fatwa, sepakat ulama, maka yang sepakat itu dah tak capai sepakat dah, dia jadi khilaf, maka khilaf itulah kita panggil kepada jumhur majoriti para ulama. Maka ambil pandangan jumhur majoriti para ulama itu dengan dalil dan hujahnya sudah tentu, maka yang itulah menjadi sandaran ataupun menjadi kita punya sebagai pegangan daripada sudut apa yang kita nak amalkan. Contohlah kita kata para ulama bersepakat tentang isu sunat untuk satu orang dia nak azan, dia kena azan berdiri. Dia tak boleh azan sambil baring, sambil kan. Penatlah hari ni baring tidak kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar contoh kan. Ataupun azan atas katil kan. Jadi tak boleh. Dia kena azan, dia kena dalam keadaan berdiri. Sebab apa? Semua para ulama sepakat, kata Imam Ibn Muzir menyatakan disunahkan azan itu ketika mana dalam keadaan berdiri, melainkan dalam keadaan darurat lah. Keadaan dia sakit ke apa, itu cerita lain. Tapi asalnya sunnah. Tiba-tiba ada orang kata tak sunnah. Kan, ataupun kita kata tak apa, azan baring pun boleh. Maka kita kata ambil yang pandangan jumhur yang telah disepakati bahawa azan tu sunnahnya adalah berdiri. Contoh lain, katalah bab berkait dengan tayamum. Kita buat contoh ni bagi kita mudah faham lebih dekat lagi. Tayamum ni contohnya bila mana kita dah keluar waktu solat, dah habis waktu solat, tiba-tiba hujan, perlu ganti tak solat yang sebelum keluar waktu tadi tu? Katalah Zuhur tu kita solat guna tayamum, kemudian masuk waktu asar. Bila masuk waktu asar tu, jadi adakah perlu kita ganti balik Zuhur sebab waktu asar dah ada air? Maka para ulama telah pun bersepakat menyatakan bahawa, kata Imam Ibn Qudamah, Imam Nawawi, tak perlu untuk digantikan salat sebab dah keluar waktu. Jadi kalau sebelum waktu, maka mereka beza pandangan pendapat. Mazhab Syafi'i kata kena ganti balik. So ambil pandangan mazhab Syafi'i lah. Itu dia punya cerita. Ada perbezaan, ada khilaf, dan sudah tentu khilaf itu mesti diraikan dengan sebaik mungkin. Sebenarnya kita je yang kafir-mengkafir ni. Tuduh sesat tu siapa. Para ulama tak macam tu. Mereka bila mana berkhilaf, berbeza pandangan pendapat dalam sesuatu pandangan pendapat, mereka berlapang dada. Tak pernah lah kata lagi setakat ni kena kafir ke kenapa ke kan. Jadi kita sebenarnya yang lebih-lebih. Jadi kita tak, bukan ulama, bukan siapa-siapa, maka biarkan perbincangan tu di kalangan para ulama. Mereka ada hujah perbincangan, maka kita pegang kepada pendapat majoriti. Kalau di Malaysia, fatwa di Malaysia. Baik. Dan tadi di awal juga kita ada sebut berkenaan dengan ahli yang hadir di dalam perbincangan tersebut adalah ulama mujtahid. Ya, ulama mujtahid memang keseluruhannya adalah ulama mujtahid.
Dan contoh isu yang dibawa ataupun permasalahan yang ingin dibincangkan adalah berkenaan dengan kesihatan, berkenaan dengan teknologi, berkenaan dengan mungkin juga sukan dan sebagainya. Adakah boleh dibawa ahli-ahlinya itu, contohnya doktor kan, saintis dan juga mereka yang pakar di dalam bidang masing-masing, adakah juga boleh dibawa di dalam perbincangan tersebut? Perlu juga didengar kepada penjelasan selain daripada ulama mujtahid tadi, Ustaz. Silakan. Baik, satu soalan yang sangat baik sebab tu Allah sebut dalam Quran fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kamu kena tanya orang yang pakar yang tahu dalam bidangnya. Sebab tu para ulama tafsir menyatakan bahawa maksud ahlu dzikri ni dia bukan ulama saja tapi yang pakar dalam bidangnya. Kita katalah pada hari ini contohnya berkait dengan kita kata penggunaan darah, plasma darah dalam makanan. Ustaz tak tahulah macam mana plasma, apa tak pernah dengar contoh kan. Ini plasma darah benda pula ni, plasma. Nak tahu plasma tu pun dah jadi masalah dah apa dia kan. Plasma, platelet kan. Apa beza dia ni kan, darah putih, darah apa sekian-sekian kan. Jadi kita kata kena panggil yang pakar dalam bidang dia dan sebagainya untuk meneruskan ataupun kita kata contohnya untuk memberi kata sepakat ataupun pandangan yang lebih konkret. Contoh lagi, kita katalah contohnya nak buat mating. Maksudnya kita nak buat persenyawaan haiwan penjantan. Maksudnya ni kita ada lembu ni dah nak pupus dah ni. Jadi macam mana kita nak kena buat? Sebab dalam hadis Nabi SAW, Nabi larang hablah ni. Maksudnya apa? Dalam riwayat Al-Bukhari daripada riwayat Abdullah bin Umar, Nabi larang persenyawaan ataupun kita kata menyewakan binatang penjantan untuk menghasilkan dia punya baka. Contohnya sebab apa? Sebab ada gharar, benda yang tak jelas. Tak jelas tu macam mana? Maksudnya kalau kita sewakan binatang tu, mungkin ke boleh dapat anak ni? Tak mungkin. Bayar dah kena bayar dah sebab kita sewa kan. Jadi bila bayar tu yang jadi isu sebab kita beli satu benda yang tak jelas. Maka para ulama berbincang, kalau benda tu baka dia hampir pupus, susah nak dapat dan sebagainya, adakah dia diharuskan atas dasar itu? Maka para ulama sebagainya mengharuskan atas dasar itu, dan itulah yang menjadikan kita panggil sebagai apa yang disebutkan sebagai perbincangan tadi itu. Jadi kita akan nampak bahawa sebenarnya khilaf kemudian juga di kalangan para ulama dan sebagainya, maka di sana ada jalan penyelesaian dia. Wallahu a'lam, itu dia ya. Fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jika mana tak tahu, tanyalah pada mereka yang tahu, fiqh mahir di dalam bidangnya. Baik. Dan bila disebut juga ya berkenaan dengan bagaimana persepakatan ulama ni, sudah pastinya ada di antara kita yang tertanya-tanya dan mungkin kurang faham pada sudut bagaimana penentuan hukum tersebut. Jadi sebentar tadi telah pun kita ulaskan kepada penonton-penonton supaya dapat difahami dengan sebaiknya. Jadi mungkin Ustaz, sebelum kita berpindah ke TV9 sebentar lagi, mungkin ada sedikit lagi ingin kita tambah berkenaan dengan bagaimana contoh kalau sesuatu hukum itu sudah pun dibincangkan, tetapi mungkin untuk penambahbaikan ataupun nak bincang sekali lagi, perlukah dilakukan sekali lagi ataupun hanya sekadar masing-masing punya pendapat? Bagaimana Ustaz? Baik, satu persoalan yang sangat baik. Sebab tu disebut oleh Imam Ibn Hazmin dan ulama-ulama yang lain menyatakan bahawa yang mati tu ulama tu, tapi pandangan dia tetap hidup. Maksudnya setiap ijma' ataupun perkara yang berlaku pada zaman itu, dia dah tak perlu untuk dibincangkan lagi lah. Maksudnya dia kekal walaupun pemilik pandangan lah. Maksud katalah contoh, sebenarnya berapa orang nak ijma' ni? Kan itu juga satu persoalan juga. Sebab tu Syekh Dr. Abdul Karim Namlah dalam kitab beliau yang sangat hebat, iaitu Al-Muhadzab fi Usul fi Al-Muqari, menyatakan bahawa boleh jadi kalau ulama' tu seorang-seorang aja. Minimum. Kalau kata dua orang aja, kalau kata lima orang, itu pun masih berbeza pandangan pendapat tentang isu berapa orang nak ijma' di kalangan para ulama. Tapi sebahagian menyatakan bahawa dia mesti mencapai tawatur. Tawatur ni maksudnya mutawatir ni dia lebih daripada 5, 10, 15 lah. Kalau seorang-seorang nak bincang, macam mana dia seorang je kan? Jadi situlah dia punya perbincangan. Cuma kita nak katakan bahawa asalnya hukum perbincangan itu kita kena tahu had dan batasan dia, dan akhirnya dia akan diputuskan dalam keadaan yang seperti itu, dan menjadikan bahawa sebenarnya semua orang main peranan lah di kalangan para ulama. Dia ada buah fikiran dia kena keluar, dia kena ni, bukan datang mesyuarat tu saya nak dengar pandangan awak je lah. Tak boleh. Dia mesti bagi pandangan, apa hujah, apa dalilnya, baru kita nampak mungkin pandangan tu yang lebih tepat, yang orang lain setuju.
dan akhirnya akan menjadi persepakatan. Jadi di situlah dia punya titik tolak pada perbincangan yang kita sebut dan kita bincangkan. Wallahualam. Kebiasaannya kalau tempatnya itu adakah ditentukan ataupun memang mengikut pada tahun ni di sini, tahun ni di sini, ataupun bagaimana? Ke memang ada tempat khas dia? Kalau di kalangan para ulama terdahulu, maka kalau contoh di Kufah lah. Kalau di Baghdad, tetapi kalau zaman sekarang ni kita tengok untuk mencapai kata sepakat memang mustahil untuk ijma'. Sepakat ataupun pandangan ramai itu mungkin. Jadi dia boleh daripada sudut penentuan itu oleh uli amri ataupun pemerintah untuk ditentukan di mana. Tak ada masalah daripada sudut itulah. Kalau kata dekat rumah pun boleh, tak ada masalah, mungkin video dan sebagainya. Baik, terima kasih Ustaz untuk pencerahan tentang perbincangan kita, dan sidang penonton banyak lagi kita akan kongsikan kepada anda semua tentang persepakatan ulama topik fiqh perbincangan kita pada hari ini. Jadi kita berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Alhamdulillah, kembali untuk meneruskan perbincangan persepakatan ulama topik fiqh yang kita bincangkan pada hari ini tanggal 12 Januari 2022 bersamaan 9 Jamadil Akhir 1443 Hijrah. Baik. Kalau tadi kita dah kupaskan kepada anda berkenaan dengan bagaimana tentang ijma', bagaimana tentang adab-adabnya dan apakah pula situasi yang perlu kepada ijma', sudah pun kita kongsikan kepada penonton-penonton, dan seterusnya kita nak ambil soalan di Facebook. Baik, jom kita lihat. Dari sahabat kita Al-Shal, katanya, Assalamualaikum Ustaz, ada dua soalan. Yang pertama, apakah perbezaan di antara ijma' dan qiyas? Dan soalan yang kedua, bagaimana cara rujukan para ulama dalam membahagikan sumber-sumber sesuatu hukum dan dalil-dalil yang akhirnya membawa kepada kesepakatan di kalangan semua ulama? Mohon perkongsian Ustaz. Terima kasih. Terima kasih sahabat kita Al-Syal atas soalan yang ditanyakan. Silakan Ustaz, dua soalan. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada Ashar. Satu persoalan tuan, mungkin tuan lah insya-Allah. Jadi bila kita bincang tentang isu ialah Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas, maka kadang-kadang ada sikit kekeliruan tentang Ijma' dan juga Qiyas. Baik, jadi sebenarnya kita nak para ulama' bila mana nak berijma' itu sendiri, mereka memerlukan kepada Qiyas. Sebagai contohnya, kalau kita katakan bagaimana kita nak bincang tentang isu, katalah contohnya berbincang tentang isu jual beli salam. Jual beli salam ni bukan jual beli tu salam. Jual beli salam ni maksud jual beli tempahan ataupun kita menempah satu benda yang belum ada. Kan? Jadi contohnya, kalau dalam muamalat tu apa istilah dia? Bai'us salam. Jual beli salam. Jadi benda tak ada, benda yang belum, sebab dalam hadis riwayat Abu Daud Nabi SAW sebut la tabi' ma laysa laka 'indak, jangan kamu menjual satu benda yang kamu belum miliki. Jadi belum miliki ni, kalau rumah macam mana kita nak beli yang belum siap? Baru tengok lot tanah je. Jadi perlukan kepada masa bertahun-tahun, mungkin 9 bulan, setahun untuk membina rumah. Macam jadi dropship. Jadi dropship, belum jadi affiliate, belum jadi apa lagi, macam-macam lagi lah kan. Jadi semua tu kita kata satu benda yang para ulama sepakat, 4 mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad menyatakan secara umumnya, iaitulah mereka bersepakat tentang isu, maka dropship itu ataupun semua tu yang masih di bawah jual beli salam tu, maka diharuskan. Apa sebab dia? Maka sebab dia perlu kepada qiyas. Apa qiyas dia? Qiyas dia ialah nak cari illah. Apa sebab boleh? Apa sebab harus? Apa sebab dibenarkan? Antaranya pertama, kita kata memang dalam hadis Nabi sebutlah dalam riwayat Imam Al-Bukhari, man asrafa fi syai' fayusifu ila kaili ma'lum au ila wazani ma'lum ila wajali ma'lum au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mana nak buat secara tangguh, maka waktu tu dia kena sebut spesifik rumah ke, timbangan ke, sukatan ke, dan tempoh penyerahan dan sebagainya. Jadi daripada sudut tu, maka nak cari apa sebab dia. Sebab dia ialah kerana masyarakat memerlukan.
Itu sebab illah. Maka dia perlu kepada qiyas. Maka qiyas itu barulah para ulama pergi pada sepakat ijma' supaya dapat tahu bahawa benda ni diperlukan masyarakat, ada satu keperluan. Maka pada waktu tu para ulama bersepakat tentang satu perkara yang kita sebutkan tadi. Contohnya kita kata dalam riwayat daripada Ibn Abbas di perkataan sahabat, kullu qardin jara naf'an fa huwa riba. Setiap benda yang ditambah dengan ada manfaat, maka pada waktu tu dia dikira sebagai riba. Contoh macam mana? Dia kalau bagi pinjam, bukan bagi pinjam tu pinjam 100 bayar 10 saja itu riba, itu memang riba dah. Tapi contoh gini, kebetulan ada dipanggil laptop contoh gini, saya pinjam dai nak pinjam duit dengan saya. Okey, saya bagi 1,000 contohnya. Lepas tu dai kata apa? Saya kata apa kat dai? Boleh pinjam duit daripada saya tapi dengan syarat bagi saya guna laptop. So dapat manfaat dah, dapat manfaat sebab tadi bagi pinjam kemudian dapat manfaat pinjam, itu adalah riba yang diharamkan. Jadi di situ para ulama semua bersepakat, Imam Abu Hanifah dan sebagainya, berdasarkan kaedah qiyas, ada fadal, ada lebih dekat situ, ada manfaat yang diambil, maka qiyas itulah yang dipanggil sebagai satu benda yang dibenarkan daripada sudut syarak, sudut hukum, dan dia pergi kepada ijma'. Jadi maksudnya alat untuk mencapai ijma' juga adalah memerlu kepada qiyas. Qiyas ni maksudnya dia boleh kita katakan sebagai menyamakan hukum yang cabang tu yang kita nak bincang tu kepada hukum asal yang mungkin ada pada Quran dengan sunnah. Contoh kita katalah, bagi contoh lagi bagi mudah faham, katalah contohnya berkenaan dengan tayamum. Jadi tayamum ni, kita kata tayamum ni asalnya dalam mazhab Syafi'i dan majoriti para ulama menyatakan bahawa satu solat hanya dengan satu tayamum. Maksudnya zuhur satu tayamum, asar nanti kena tayamum semula. Persoalan yang timbul, kalau dia adalah solat sunat, kena tayamum lain ke boleh je tayamum solat zuhur tadi untuk solat sunat selepas zuhur? Maka para ulama berbincang. Maka apakah dia punya illah, apa sebab dia? Kita kata sebab yang sama, ba'diyah, iaitulah selepas, maka zuhur tadi guna wuduk, maka kias kepada wuduk, maka menyamakan hukum asal sebab kita solat sunat guna wuduk selepas zuhur. Jadi kita kan guna tayamum waktu zuhur, maka lepas waktu zuhur tu kita nak, boleh tak dengan tayamum yang sama tadi kita solat? Boleh, dengan kias kepada wuduk. Maka sebab tu kias itu dia membantu alat untuk berijtihad, sebab kita sebut ijma' tadi persepakatan para ulama semua sekali yang kita dah bincangkan, tapi kias itu adalah lebih kecil, lebih kita kata mendasar, dan dia lebih fokus kepada apa yang dipanggil sebagai akal daripada sudut pemikiran itu sendiri. Itu dia punya konsep asasnya lah. Jadi kalau kita dapat faham bahawa sebenarnya Quran, Sunnah, Ijma' Qiyas sangat diperlukan dalam penentuan hukum, dan tidak boleh tidak dia mesti digunakan oleh para ulama. Baik. Dan di kesempatan ini juga Ustaz, saya nak masukkan soalan ini, bila mana ada di antara kalangan umat Islam yang mungkin dia berkata, kalau ulama bersepakat ijma' apa semua itu pandangan dia, tapi aku tak nak ikut yang tu, dia kata. Jadi dia masuk kepada mengingkari ataupun melanggar ijma' tersebut. Jadi apakah hukum sebahagian manusia umat Islam yang seperti ini Ustaz? Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang ini diperbincangkan panjang oleh Imam Al-Ghazali dan juga Imam Al-Mahalli, dan demikian juga Al-Qadi Abu Ya'la, satu ulama yang hebat. Mereka berbincang tentang isu bagaimana satu orang yang mana mengingkari ijma'. Okey, so ijma' tadi kita sebut dia ada ijma' yang sarih, yang jelas semua sepakat. Kemudian ada ijma' yang dipanggil sebagai sukuti tadi tu. Okey, di sinilah para ulama berbincang, kalau satu-satu ijma' itu yang mana dia semua memang disepakati, dan kemudian dia dalam bab perkara yang hukum halal dan haram. Kan, bukan boleh dan tak boleh, halal dan haram. Contohnya kita kata semua sepakat puasa bulan Ramadan itu wajib, contohnya. Dia kata saya tak, saya sunat je. Kan, saya punya ajaran sunat je. Maka dengan itu kata Al-Qadi Imam Abu Ya'la, Ibn Hazmin juga menyatakan dia mendapat azab daripada Allah berdasarkan ayat surah An-Nisa 115, ya Allah menyatakan bahawa wasa'at masira, iaitulah mereka ini akan menghuni neraka jahanam kerana mengingkari persepakatan kaum muslimin. Itu dia punya satu isu. Yang kedua, kalau dia ingkar itu atas dasar dia jahil, dia tak tahu. Kan, rupanya para ulama dah bersepakat dah tentang isu, kita kata isu riba ke isu apa ke dan sebagainya, tapi dia tak tahu dan jahil dan tak faham tentang isu tu. Dia pun buatlah. Contoh macam tadi kan, pinjam, dia ingat rupanya hanya duit saja. Dia ingat riba tu duit je. Duit je. Rupanya ada manfaat juga termasuk dalam riba. Kan, jadi contoh lain lah, pinjam duit Da'i Azri, kemudian saya kata pinjam motor lah, saya nak pergi kedai je. Boleh? Tak boleh lah sebab mendapat manfaat. Jadi di situlah para ulama berbincang dan mereka bersepakat. Tiba-tiba ada orang tak faham tentang isu tu.
maka dia dimaafkan. Dia dimaafkan daripada sudut hukum. Dan kemudian yang ketiga juga, dia mengingkari dia bukan ijma' yang sarih, ijma' sukuti. Maksudnya para ulama pun masih beza pandangan pendapat dan dia bukan basic agama. Contoh gini, para ulama telah bersepakat, ijma' para ulama menyatakan bahawa wanita tidak diwajibkan solat Jumaat. Semua sepakat. Tiba-tiba dia kata, dah pergi je, apa masalah dia? Contohnya kan, dia seakan mengingkari lah. Adakah itu terlibat hukum halal dan haram? Taklah, dia sah dengan tak sah. Maka sah dengan tak sah ni, maka para ulama ada sedikit ringan menyatakan dia hanya diazab dan dikira berdosa, tak termasuk dalam keluar daripada Islam dan sebagainya, seperti mana yang mereka mengingkari ijma' yang sarih. Contoh lagi, para ulama sepakat air itu sikit ataupun banyak, lebih 2 kolah ataupun kurang 2 kolah, jatuh najis dan berubah bau, rasa dan warna. Maka sikit ke banyak air itu para ulama sepakat dia adalah najis kalau bertukar bau, rasa dan warna. Ada orang dia tengok tak apalah sikit banyak ni, kalau banyak berubah warna pun apa cerita dia, bantai je lah kan, contohnya. Okey je, tak ada masalah pun. Maka dia tak termasuk dalam mengingkari ijma' yang mana dia termasuk dalam berdosa dan sebagainya, sebab itu adalah perkara yang di bawah level yang kedua tadi. Tapi kalau ijma' sarih maksudnya apa, pergi haji wajib, kemudian apa, wanita yang mana dalam keadaan keuzuran dia meninggalkan solat, contohnya dia tak boleh solat kan, jadi yang itu semua dah sepakat, yang itu tak boleh langgar. Kalau dia langgar, contohnya dia kata saya uzur, saya solat je lah, apa masalah, solat kan pahala kan? Contoh dia berfikiran macam tu, maka kata dia telah melanggar ijma', dia berdosa besar. Jadi kena tengok level-level tu, ada dia punya peringkat dan proses perbincangan di kalangan para ulama. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Itu perbincangannya, dan terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Sila penonton, keluarga besar Tanya Ustaz, kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Persepakatan para ulama mujtahid selepas kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hukum syarak. Yang ini yang kita bincangkan, iaitu apakah yang dimaksudkan dengan ijma' ataupun persepakatan ulama di dalam penentuan sesuatu hukum. Baik, dan kita nak teruskan perbincangan. Ayo kita ambil soalan di Facebook dari sahabat kita Tuan Muhammad Izzuddin. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Seringkali kita mendengar dakwaan ijma' berlaku pada satu-satu permasalahan. Siapa yang tidak bersetuju akan dianggap sebagai menyelisihi ijma' yang merupakan salah satu dari 4 sumber hukum yang disepakati. Apakah perbezaan antara ittifaq dan ijma' serta penjelasan makruh tahrim dan makruh tanzih? Jadi terima kasih diucapkan kepada sahabat kita Tuan Muhammad Izzuddin atas soalannya, dan saya serahkan soalan ini kepada Ustaz. Silakan. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada Tuan Izzuddin. Satu persoalan yang sangat baik tentang isu ittifaq, tentang isu makruh dan sebagainya. Jadi secara umumnya kita boleh katakan bahawa pandangan ataupun kita kata mazhab ini, dia biasanya bila mana ada orang mengingkari. Contohlah kita kata para ulama telah sepakat dalam satu isu, tiba-tiba ada ulama lain yang tak setuju. Kan, maka yang itu kita nak kena tengok. Kalau kata contoh dia ulama yang fiqah dan terpercaya, fiqah ni maksud terpercaya, diyakini ilmunya daripada sudut akal, adab dan sebagainya, maka waktu tu dia tak jadi ijma'. Kalau dia mengingkari benda tu waktu proses perbincangan ataupun penetapan sesuatu hukum, jadi yang tu dia tak jadi sebagai ijma'. Maka adakah valid? Maka dia tak panggil ijma', dia panggil sebagai pendapat majoriti ataupun ittifaq di kalangan para ulama'. Tapi kalau yang tak setuju ni ialah siapa? Yang tak setuju ni adalah yang buat cendol kan, yang goreng pisang. Saya tak setujulah ijma' tu contohnya kan, yang mana berkayuh basikal kan, yang mana main motor ke apa, saya tak setujulah ijma' kan. Jadi waktu tu dia masalah. Jadi kembali kepada hukum asal yang kita bincang sebelum rehat tadi, dia ada tingkatan-tingkatan, ada hukum-hukum yang tersendiri. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, beza antara ittifaq dan juga dengan ijma'. Jadi ijma' ni semua ulama', sebab tu dipanggil kesepakatan semua mujtahid ulama'-ulama'. Adapun ittifaq ni cuma 4 mazhab saja. Kan? Sebab kalau kita tengok mazhab ni ada 70 dan yang sering lebih lagi. Kita yang ada ni masyhur ni, maksudnya yang masih hidup, yang dibawa oleh imam-imam mereka, maka yang tu kita panggil mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanbali. Tapi sebelum itu ada mazhab Tabari, ada mazhab Abu Thawr, ada mazhab Al-Laythi, ada mazhab Sufyan ibn Uyainah, ada mazhab Atta' bin Abi Rabah, banyak lagi. Jadi hak itulah yang bersepakat tu.
Tapi kalau contohnya kita kata ittifaq, maka 4 sahaja. 4 mazhab saja, iaitulah kita sebutkan mazhab yang kita nyatakan tadi. Itu dipanggil ittifaq. Kalau kata ijma', maka semua ulama, bukan hanya sekadar 4 mazhab sahaja. Okey, kemudian sebut tentang makruh. Makruh ni juga perbincangan yang sangat panjang di kalangan para ulama. Sebab tu Imam Haramain Al-Juwaini dalam kitab beliau Al-Waraqat dan ulama-ulama yang sebelumnya lagi menyatakan bahawa asal makruh ni satu perkara yang dibencilah, yang tak disukai. Tapi di sana Imam Abu Hanifah ada membahagikan makruh ni kepada 2. Dan ini juga dipegang oleh sebahagian ulama-ulama yang lain lah. Maksudnya mazhab Hanafi kata 2. Satu makruh tahrim, satu makruh tanzih. Apakah maksud tahrim? Tahrim ni dia ada dalil yang kita kata sebagai pemutus, tapi dia tidak qat'i. Tak qat'i ni kita kata sebagai dia bukan tetap, bukan kukuh daripada sudut hujahnya. Maka yang tu biasa dipanggil makruh tahrim. Saya bawa contoh. Katalah Nabi SAW menyebutkan la yakhtub rajulu ala khitbati ahli. Seseorang lelaki dia tidak boleh untuk bertunang, menghitbah, apa kita panggil merisik, kan, merisik satu orang wanita yang telah dirisik oleh lelaki lain. Kan, aku geram tu dengan dia ni, dia ni potong lain lah, aku sailang dia lah, contoh kan bahasa orang sekarang ni, maksudnya dia masuk je lah kan. Yang tu hukumnya adalah makruh tahrimi, menghampiri kepada haram. Itu di sisi mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau kata haram, betul-betul haram, maka haram itu ialah ada dalil yang sabit, yang jelas menyatakan bahawa dia adalah diharamkan. Contohnya mencuri, contohnya berzina, itu jelas memang tak ada siapa-siapa khilaf di kalangan para ulama. Tapi yang ni tak berapa jelas. Kan, maksudnya haram yang macam mana dan sebagainya. Maka sebab tu Imam Abu Hanifah menyatakan bahawa siapa yang merisik tadi tu, dia sah. Kalau contohnya tiba-tiba calon perempuan tu dia tengok, lagi handsome lelaki yang datang nombor 2 ni, cancel lah lelaki nombor 1 tadi. Sah ke tak pertunangan tu? Sah di sisi pandangan para ulama, tetapi dia berdosa kerana dah sailang. Ataupun dia telah pun mengambil tempat lain, ataupun menerima pinangan yang dibuat oleh lelaki yang kedua tadi. Okey, itu dipanggil makruh tahrimi. Tapi majoriti para ulama menyatakan haram lah. Tapi makruh tahrimi di sisi mazhab Imam Abu Hanifah, dia tak ada dalil yang kuat, yang jelas, dan kemudian hukumnya adalah seperti mana yang kita sebutkan tadi. Okey, makruh tanzih, dia makruh yang biasa. Contohnya Nabi SAW sebut juga dalam beberapa hadis yang sahih, Nabi SAW larang kita membising-bisingkan jari dekat masjid. So bunyilah kita silang-silang jari ni. Sebab antara sebab kenapa dilarang tu adalah kita buat perkara yang sia-sia. Elok-elok baca Quran ke apa, kita duk sibuk jari, ketuk-ketak apa semua kan. Jadi larangan itu makruh biasa. Dia bukan termasuk dalam haram seperti sebahagian pandangan para ulama. Jadi kita dapat beza sekarang ni, makruh tahrimi adalah yang hampir kepada haram, elok ditinggalkan langsung. Adapun makruh tahrimi kadang-kadang terpaksa buat ke apa, yang itu masih ada ruang dimaafkan, tak termasuk dalam perkara yang berdosa. Yang tahrimi tadi dia boleh dapat dosa kalau dia buat. Wallahualam. Tapi yang letup-letup jari tadi Ustaz, kalau dalam solat jadi haram lagi. Saya biasa tengok orang tengah baca doa kunut letupkan jari. Jangan buatlah. Kalau di luar makruh makruh tanzih, tapi kalau di dalam dia maka menjadi haram. Baik. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya dari sahabat kita Isha Icha, ya. Assalamualaikum. Katanya ada 2 soalan. Yang pertama, dalam mazhab Syafi'i, qiyas juga disandarkan untuk menentukan sesuatu hukum. Apakah beza antara qiyas aulawi dan juga qiyas al-musawi dan juga qiyas adna? Dan soalan yang kedua, apakah perbezaan antara ijtihad dengan mujtahid dan peringkat-peringkat mujtahid? Mohon pencerahan dari Ustaz biar tahu, jangan keliru. Terima kasih sahabat kita Aisyah Icha atas soalan yang ditanyakan. Nampak soalannya tu memang dia study betul ni ya. Jadi saya serahkan kepada Ustaz untuk pencerahan tentang 3 jenis qiyas sebentar tadi. Silakan. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tak tahu boleh jawab ke tak. Tapi kita cubalah untuk merungkai kan. Baik, bila kita sebut tentang qiyas ni, dia ada jenis-jenisnya berdasarkan kekuatan sebab dia tu. Jadi kekuatan sebab ataupun illah ataupun hikmah ataupun rahsianya tu, yang itulah membuatkan ada 3 jenis perbezaan tadi tu. Okey, so kita pergi satu-satu. Yang pertama kita panggil sebagai alawi ni, iaitulah qiyas yang mana dia punya sebab kepada hukum yang nak kita bincangkan itu lebih kukuh, lebih kuat, lebih tinggi daripada hukum asal yang ada dalam Quran. Contoh gini, bila mana Allah sebut dalam surah Isra pada ayat 23, Allah menyatakan bahawa wala taqul lahuma uff, jangan kamu kata kepada ibu bapa kamu.
So Quran kata jangan kata ada satu orang ni dia flank kick dia macam orang dia di mak dia tu kan, dia stongkol kan, dia punya mak dia tu kan, dia gusti ke apa ke, dia tumbuk ke apa, dia terajang kan, contoh kan. Maka adakah bermaksud benda tu tak ada larangan? Dalam hadis tak ada sebut, dalam Quran tak ada sebut, maka digunakan kias alawi. Maksudnya benda yang dibuat tu, dia punya cabang tu, hukum yang tak ada dalam Quran hadis tu lebih teruk dia buat, lebih besar cerita dia, maka yang tu dipanggil alawi. Itu dia punya konsep. Maksudnya apa? Dia punya hukum dalam Quran tu hanya sebut saja. Maksudnya tertumbuk, sepak mak tu lagi tak boleh. Yang tu dah dipanggil alawi sebab lebih besar, lebih teruk jenayah yang dibuat itu daripada apa disebut dalam Al-Quran. Okay, itu satu. Yang kedua, kita tengok bila sebut tentang kias yang dipanggil sebagai musawi. Musawi ni sama apa? Daripada sudut hukum asal tu pun macam tu, sama daripada taraf kekuatan sebab ataupun ilah dia, dan dia punya hukum cabang yang isu sekarang ni pun sama. Contoh gini, Allah sebut dalam Quran cerita tentang makan harta anak yatim. Allah larang makan harta anak yatim lah, kan? Maksudnya dalam banyak ayat Allah menyatakan tentang akan dibakar oleh api neraka Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya, dalam perut dia nanti menggelegak api neraka. Maka itu cerita tentang makan. Kalau curi kan, ataupun kalau buat main benda-benda tak elok ke, ambil duit dia buat benda lain, tak makan, adakah dia termasuk dalam perkara diharamkan juga? Jawapannya ya, termasuk dalam perkara yang diharamkan juga. Contoh yang lain, Allah sebut dalam surah Jumaah pada ayat 9, Allah menyatakan fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Bila hari Jumaat ni kena tinggal jual beli dan kemudian bersegeralah menuju ke masjid rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalannya, Allah sebut jual beli tak? Kan jual beli kan? Kalau kutip sewa boleh tak? Waktu tu nak transfer bil air, bil api semua nak waktu tu. Semua tu termasuk. Jadi itu dipanggil kias sama. Maksud ilah dia pun sama, sebab dia sama kuat, yang ni pun sama kuat, maka sebab tu dipanggil sama kias itu. Okey, yang adna pula iaitulah dia punya sebab ataupun isu tu lebih ringan daripada isu yang asal tu. Contoh ginilah, yang kata kuat tu, yang hebat lagi dalam Al-Quran, Allah kata contohnya apa ni, kita ambil yang mudah-mudahlah. Contoh Allah menyatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan segala jual beli dan Allah mengharamkan riba. Okey, sekarang ni itu isu dia, tapi Allah tak sebut tentang jual beli emas. Kalau satu orang dia jual beli emas, tak cukup syarat dia, maka pada waktu itu yang jual beli emas itu adalah isu yang terpencil, tapi umum dalam Quran cerita tentang segala jenis riba. So di situ dipanggil sebagai kias adna. Dia ceritanya kuat tak kuat sajalah daripada sudut pembahagian, adakah isu tu lebih kuat, lebih besar, ataupun yang dalam nas dalam Quran itu isunya lebih kuat ataupun lebih besar. Jadi itu peringkat. Jadi semua tu sah daripada sudut perbincangan, cuma daripada sudut kedudukan tu bagaimana. Itu yang dibincangkan oleh para ulama. Dan beza ijtihad dan mujtahid. Ini ijtihad ni perbuatan, mujtahid tu orang tu. Ijtihad ni maksud apa yang dia bincang, dia hukumkan apa. Mujtahid orang tu sifat dia apa. Okey, so kalau kata tingkatan ni banyaklah. Ada mujtahid mutlak, ada mujtahid tarjih, ada mujtahid ghair mustaqil dan sebagainya. Sangat panjang perbincangan, tetapi boleh kita katakan di sisi para ulama pun ada tingkatnya. Kalau contoh 4 mazhab tu, yang tu dipanggil sebagai, mereka ni boleh direct terus pada Quran dengan sunnah. Sebab tu dipanggil mujtahid mustaqil. Mereka boleh terpisah sendiri, tak perlu pegang pada pandangan ulama mana-mana. Mereka boleh istimbat, keluarkan hukum daripada Quran dengan sunnah sendiri je. Kita tengok Quran dengan sunnah pun, apa maksud ni? Maka sebab tu kena tengok tafsir, kena tengok syarah hadis kan. Jadi kita tak sampailah jauh lagi lah. Cuma kita nak kata bahawa sana ada ijtihad, iaitulah yang dibuat. Adapun mujtahid orang yang mengeluarkan hukum dan pandangan itu sendiri. Wallahualam. Panjang sikit, Arab boleh faham lah tu kan, sebab dia terma sebenarnya. Wallahualam. Wallahualam. Dia memang istilah ataupun perkataan yang memang berada di dalam bila sebut tentang ijma', bila sebut tentang persepakatan ulama, itulah perkataan-perkataan ataupun sebut term-terms ya, yang akan digunakan. Jadi kita fahamlah apa makna ijtihad, apa makna mujtahid, dan juga bagaimana tadi kita sebut tentang bagaimana keperluan qiyas di dalam ijma'. Jadi Ustaz, sebagai nota penting untuk penonton-penonton semua, sebagai penutup untuk perbincangan kita, saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk kesimpulan perbincangan tentang persepakatan ulama topik fiqh pada hari ini. Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama sekali kita tahu ijma' adalah salah satu kedudukan sumber perundangan Islam yang wajib semua orang percaya, kerana dasarnya daripada Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak boleh untuk kita mengingkari bila mana telah disepakati, lebih-lebih lagi yang melibatkan hukum halal dan haram dan perkara-perkara yang berkaitan. Yang kedua, ijma' ni skopnya dia sangat luas.
Jadi kita kata kadang-kadang kita tak perlu untuk nak saya nak berijma' ke, saya nak apa ke, ataupun saya nak beri pandangan, tak perlu. Kita sudah ada di Malaysia, ada fatwanya, ada fatwa kebangsaan, ada pendapat-pendapat para ulama kita di Malaysia, maka yang tu yang kita pakai dan yang itu juga yang kita rujuk. Dan yang ketiga, jangan bergaduh dalam isu-isu yang berkait dengan khilaf di kalangan para ulama. Jangan perbesarkan isu-isu itu. Kalau perbincangan akademik tak ada masalah, tapi kadang-kadang ni sembang kedai kopi, sambil-sambil beli ikan pun nak sembang tentang ijma', tu masalah. Kan? Jadi sebab tu kita tahu tempat, tahu keadaan, tahu had daripada sudut kita sendiri supaya tidak berlaku percanggahan, tidak berlaku pergaduhan dan kemudian mengakibatkan kita jauh daripada hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih Ustaz untuk kesimpulannya dan sedikit Ustaz doa ringkas bagi memberkati majlis kita pada pagi ini. Silakan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiy was siddiqin wa syuhada was salihin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barak wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Mustafa Suki atas kupasan, pencerahan, perbincangan pada hari ini, dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton. Jadi kita dapat sesuatu kata kunci pada hari ini tentang ijma', persepakatan ulama yang patut kita perhatikan daripada sudut penentuan hukum. Ada 4: Al-Quran, hadis Nabi SAW, ijma' dan juga qiyas, iaitu persepakatan ulama mujtahid dalam penentuan hukum syara selepas kewafatan baginda Nabi SAW. Jadi sidang penonton, jangan lupa esok teruskan bersama Tanyalah Ustaz bersama untuk topik sirah tentang kisah 25 Rasul tentang Nabi Ayub alaihi salam bersama dengan moderator Da'i Hadari pada esok hari dan juga ahli panel bintang ilmuwan yang kita bawakan khas kepada anda, yakni Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ilyas Ismail. Terima kasih dan terima kasih. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.